Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu Allah dijemput untuk hadir dalam kuliah pengajian secara online ini. Kita niatkan untuk kita berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Para pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama-mula selama-lamanya manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan kita hari ini, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sihat atau sakit, segalanya mestilah kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab itu dalam apa juga keadaan, dalam kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam seteruk mana masalah kita bermula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula dengan Alhamdulillah. Dalam suratul Fatihah juga bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malah dimulakan dengan nama Allah, Allah Rahman Rahim. Jadi memberi maksud bahawa kalau kita lihat dengan pandangan mata hati ini, insya-Allah benarlah Allah Subhanahu wa taala ini rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya mendahului segala azab. Rahmatnya, kasih sayangnya mendahului daripada segala musibah berat, dugaan yang menyakitkan. Sifat mudarat itu juga Allah letakkan hujung. Yang dimulakan di hadapan itu adalah Rahman, Rahimi. Cuma bagaimana kita nak menyingkapi itu satu persoalan yang cukup besar. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah untuk kita memahami hakikat kehidupan ini dengan sebenar-benar kefahaman insya-Allah. Khair, perbetulkan niat kita insya-Allah. Alhamdulillah, doa mudah-mudahan Allah permudahkanlah kita pada malam ni. Tadi ada sedikit gangguan teknikal, tak apa. Dan kita mohon juga Allah terus bantu kita insya-Allah. Itulah apa jua yang kita dapat lagi semua dengan bantuan Allah. Bantu sebarkan dulu insya-Allah. Mungkin kita tak tahu dengan cuaca yang ada, dengan keadaan sekarang ni yang tak menentu ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk teruskan pengajian online kita insya-Allah. Bi qudratillah, bi iznillah. Semuanya berlaku ini dengan kehendak Allah Taala. Baik, alhamdulillah. Insya-Allah mari kita sama-sama mulakan pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah 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 ala kulli hal alhamdulillah ala kulli ni'mah. Sidang jemaah muliakan Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini Allah bantu kita untuk terus pengajian kita, insya-Allah. Allah bantu kita untuk terus memberikan kita peluang dan ruang untuk kita mengisi masa kita dengan majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan anda yang terus istiqamah ini Allah berikan kemuliaan al-istiqamah wa huwal karamah. Yang mana baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat hadir, selamat datang ke pengajian online Lisanul Haq. Sedang jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada malamnya penuh barakah ni, insya-Allah, mana yang ada masalah tu log out balik, log in balik. Keluar dan masuk balik, insya-Allah. Begitulah kita berhadapan dengan teknikal, biasalah. Kadang-kadang Allah uji sikit, senang, susah, macam itulah. Bersilih ganti, tuan-tuan. Ada kalanya kita senang dan susah. Ada kalanya susah dan senang. Kenapa ini boleh terjadi? Ini semua kehendak Allah SWT. Allah nak tunjuk kuasa, tuan-tuan. Itu saja. Kita marilah sama-sama kita mengenal Allah Ta'ala dengan kesenangan. Maksudnya, dalam konteks kesenangan, kenikmatan itu kita kenal Allah. Sebab dalam kesusahan itu nanti kalau kita nak kenal Allah, dia dua kali berat sebenarnya. Berat ni maksudnya nak menerima kesusahan. Satu, nak mengenal Allah dengan kesusahan. Tapi ulama meletakkan bahawa dalam kesenangan itulah yang paling susah rupanya nak mengenal. Sebab manusia ini akan lalai. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang manusia akan lupa. Nikmat senang dan nikmat sihat. Nikmat lapang dan nikmat sihat. Kelapangan dan kesihatan. Lapang ni maksudnya lapang. Kita senang dalam keadaan kita bernapas dengan mudah, lapang. Dan keadaan kita sihat. Allah berikan dua nikmat ini dan Nabi kata, dua nikmat inilah yang akan seringkali dilupakan. Jadi senang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Jadi makanya mari kita sama-sama berazam untuk mengenal Allah SWT dalam keadaan kita mengenal dengan sebenar-benarnya, yakni jangan tunggu susah baru kita nak kenal Allah. Maka kita berazamlah mengenal Allah dalam keadaan nikmat. Yakni Allah bagi kita nikmat begitu banyak. Kita nak kenal Allah dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rahman, Allah ulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat aku mana yang kau nak dustakan? Nikmat aku mana yang kau nak dustakan, tuan-tuan? Ini yang kita nak renung dulu, tuan-tuan. Adakah Allah datangkan hidup ini dengan azab atau Allah datangkan dengan nikmat? Sebenarnya Allah datangkan dengan nikmat, tuan-tuan. Kemudian baru datangnya selingan tadi. Kesusahan, kesakitan, azab dan bersilih ganti perkara itu. Dan ini tujuannya adalah untuk membagi tahu bahawa dunia ini ada dua keadaan. Ada keadaan dari satu sisi yang senang, ada keadaan dari sisi yang susah. Dan kita kena berlapang dada untuk melihat dalam kedua-dua keadaan ini. Jika kita nak Allah, kita nak kenal Allah, Allah akan memperkenalkan diri dalam dua keadaan ini. Ini keadaan yang kita Allah perkenalkan dengan nikmat-nikmat kurniaannya. Yang mana nikmat ni lebih banyak, tuan-tuan. Nikmat Allah Ta'ala ni begitu banyak nikmat.
Sehingga Allah ulang 31 kali kan, nikmat aku mana yang kau nak dustakan. Maknanya 31 kali tu banyak tu. Kalau nak dibandingkan dengan sakit tuan-tuan, Allahu Akbar. Memang ada sahabat kita atau saudara mara kita yang diuji dengan kesakitan. Tapi kalau nak dinisbahkan dengan orang yang sihat dengan yang sakit ni tuan-tuan, ramai lagi yang sihat sebenarnya. Kalau nak dinisbahkan lah. Walaupun kita tak kena kesakitan itu, tapi kita melihat bahawa Allah jadikan kesakitan itu adalah untuk kita menghargai kesihatan. Tu, sebab tu dalam 100 2 orang sakit. Ibarat macam itulah kalau kita nisbahkan. Even kalau kita rujuk kepada data kan, data kita ambil lah COVID contoh. Dengan nilaian yang Allah bagi sakit tu, yang sembuh pun banyak contoh. Kan? Maknanya kesimpulannya nikmat tu banyak. Bukan sakit tu banyak. Nikmat tu banyak. Even kalau sakit pun itu setelah kita dah nikmat banyak sangat baru sakit. Macam tu. Contoh kita mana yang mungkin kita ambil asbab pemakanan lah. Pemakanan. Kita dah makan nikmat, top sakit. Kenapa? Dah banyak sangat nikmat kita ambil. Macam tu. Jadi inilah kita kan Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit sopak kusta tu. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam bermunajat pada Allah dengan keadaan yang malu, nikmat banyak. Allahu Akbar. Dengan keadaan subhanallah, boleh kata, boleh nampak lagi banyak waktu senangnya Allah bagi ke aku. Nak dibandingkan dengan waktu susah yang Allah uji aku. Jadi yang ini kita nak belajar tuan-tuan, sama ada kita nampak tak? Kita nampak tak senang itu datang dengan Allah, bukan dengan diri kita. Sebab tu hidup ni kita kena letakkan pada tahap diberi. Bukannya kita berusaha dapat nikmat itu. Nikmat yang ada pada diri kita hari ini diberikan. Diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan kasih sayang, diberikan kekayaan, diberikan kekuatan. Satu demi satu pemberian yang diberikan oleh Allah SWT, asbab sahaja usaha kita. Ada soalan yang bertanya pada saya, Ustaz, macam mana konsep rezeki ni Ustaz? Sebab ada orang susah ni, berusaha tetap susah. Ada orang yang taat, kemudian dia susah. Ada orang yang kufur, kemudian dia senang. Soalannya mudah dah tuan-tuan. Apa saja yang anda nampak hari ini depan mata kepala itu tidaklah dinisbahkan secara langsung dengan usaha dia. Anda nampak dia berusaha, anda nampak dia beramal, tetapi tidaklah kerana amal dan usaha dia itu menjanjikan apa yang ada depan mata dia. Anda jangan terkejut kalau dia beramal kuat tapi dia susah juga. Anda jangan terkejut kalau anda melihat dia bermaksiat kuat, mungkar kuat, tapi banyaknya pemberian dapat. Anda jangan terkejut tuan-tuan, sebab ia semuanya adalah menyatakan pemberian Allah. Sama ada Allah bagi dengan keadaan Allah ridha atau Allah bagi dengan keadaan Allah murka. Itu saja. Dua musibah, dua keadaan yang Allah datang, musibah yang datang dengan dalam bentuk balak atau musibah yang datang dalam bentuk hikmah. Contoh yang kita kena uji sekarang ni. Bagi orang beriman tuan-tuan, musibah yang berlaku ataupun ancaman kehidupan yang berlaku itu adalah hikmah bagi dia. Untuk dia angkat darjatnya. Bukan balak. Balak ni bagi orang yang menentang Allah. Balak bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang kena musibah, semua kena musibah tuan-tuan. Sebab tu dalam ayat Suratul Baqarah 156 tuan-tuan. Suratul Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Bagaimana kita nak talikan gembira dengan sabar dengan musibah, dengan ujian? Seakan-akan akal kita tak boleh terima. Kesusahan tiba-tiba nak gembira. Sebab apa? Sebab ada kesusahan, ada musibah yang datang bagi orang beriman, itu bukan untuk merosakkan dia. Contoh kesakitan tuan-tuan. Sakit ini sebenarnya untuk meningkatkan imunasi badan. Betul tidak? Sebab tu demam bagi budak yang bawah bayi lah. Tak ada ubat tuan-tuan. Tak ada injection, tak ada nak bagi. Doktor takkan. Kalau dia demam dia, doktor berhati-hati nak bagi.
something kat badan dia. Bukan semudah-mudah sebab dia akan memotong imunisasi badan dia. Ini apa yang doktor sendiri cakap lah, saya ambil saja. Imun seseorang itu akan berkesinambungan, berkadar terus. Allah, bahasa Allah, ni pun lain sangkut juga. Berkadar terus, tu ayat dia. Orang nak cakap bidang biologi kan, tu dapat dia tu minta ilham sikit. Tu berkadar langsung dengan keadaan daya tahan dia. Maknanya sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok kenapa budak-budak yang duduk di luar bandar dengan di bandar yang mungkin sos untuk ubat dia kurang, dengan berkaki ayam kena hujan, tuan-tuan main kat hutan, keluar sana sini, susah nak panggil demam itu, sebab Allah tunjukkan bagaimana sebenarnya sakit ini dia nisbah kepada imun badan dia. Sebab itu bila kita, Allah buat sistem badan ni luar biasa, tuan-tuan, subhanallah. Ubat, antibiotik, vaksin apa semua tu untuk menyokong. Allah bagi ilham dekat doktor untuk buat ubat, untuk sokong bagi ada badan-badan orang yang tak boleh nak cope up, tak boleh nak cover penyakit itu. Ada setengah tu Allah bagi dia kelebihan boleh cover. Dia minum air kosong tu, imun di badan naik. Nampak tidak? Malah ada orang yang Allah bagi kelebihan dengan zikrullah. Itu dia boleh cover penyakit itu. Jadi maksudnya penyakit atau sakit itu membuatkan imunisasi badan makin kuat. Sepatutnya lah. Bagi orang beriman begitu. Contoh orang beriman, contohnya begitulah. Dipanggil tamsil. Saya nak bagi tamsil. Bermakna kesusahan yang ada pada orang beriman bukan untuk menyusahkan. Ini mukadimah dulu sebelum saya sambung pengajian kita malam ni. Sebab sekarang kita sedang berada pada lagi sekali gelombang musibah dalam bentuk banjir. Sahabat kita, saudara mara kita, mungkin ada yang tengah live ni pun ada tengah menghadapi musibah ni yang tak jangka-jangka, tuan-tuan. Memang musibah begitulah, orang kata malang tak berbau. Macam mana nak berbau? Memang itulah ujian iman. Ubah dari sudut pandang itu. Walaupun kita boleh kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ya, memang berat bahu memikul itu yang ada pada tempat kejadian, ada kejadian. Tapi percaya atau tidak, Allah Maha Adil. Semua orang beriman. Untuk menanggung ujian yang datang, untuk menerima musibah yang datang, jangan menerima dengan akal, jangan menerima dengan perasaan. Pecah nanti, tuan-tuan. Terimalah dengan iman. Kerana iman saja yang mampu menanggung segala ujian, musibah yang datang. Sebab itu ayat tentang musibah itu dikaitkan dengan iman. Apa dia? Ayat 156. Alladzina iza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak saja musibah tu datang, tuan-tuan. Impact dia, orang beriman dia sambut dengan iman. Apa bagaimana orang beriman sambut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Jadi sementara tu juga bagi saya ada tulis kat dalam tu, kod bawah tu, niatkan juga bagi yang menonton ni, mana-mana yang ada penyakit ke apa ke, niatkan dengan melalui pengajian online kita ni, pengajian ni Allah sembuhkan insya-Allah. Kita buat niatkan untuk ruqyah diri masing-masing insya-Allah. Khair, sambung. Jadi maknanya kita nak tengok, tuan-tuan, bagaimana kita nak sambut. Kita nak sambut. Adakah nak sambut dengan akal? Tak boleh. Sambut dengan perasaan? Tak boleh. Yang mampu menyambut segala ujian dan musibah yang mendatang itu adalah iman. Ini surah Baqarah 150 Allah kata. Allah bagi tahu dan surah Baqarah 156. Itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian Allah sambung ayat itu mengatakan bahawa barang siapa yang menerima itu dengan Allah, dengan iman, maka Allah akan bagi muhtadun. Allah akan bagi dia petunjuk, Allah bagi dia hidayah, Allah bagi dia taufik, Allah bagi dia ilham, hikmah, macam-macam. Dia kebijaksanaan untuk memahami. Malah iman dia makin bertambah dengan ujian yang datang. Maka disitulah datangnya kembali kenikmatan. Sebab tu Allah jawab dalam surah Baqarah 155, wa basyiris sabirin. Kabarkan gembira bagi orang yang bersabar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebab itu sidang jemaah memulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang mesti kita faham. Mesti kita tanam. Apa yang berlaku depan mata kita, tuan-tuan, walaupun kita tak expect, kita melihat dalam keadaan subhanallah. Tapi percayalah, Allah Ta'ala itu yang menjadikan perkara itu berlaku. Allah lebih memahami dan Allah lebih pengasih. Allah lebih pemurah. Allah lebih segala-galanya. Kalau kita rasa kesian, Allah lebih mengasihi. Kalau kita rasa nak tolong, Allah lebih penolong. Kalau kita rasa kita nak bagi semua harta, Allah lebih maha memberi. Ingat, lebih ni semua kat Allah. Bermaksud, jangan kita sampai kita underestimate kebesaran Allah Ta'ala di saat Allah datangkan musibah yang melanda. Jangan sampai terdetik, terlintas di hati, adakah Allah tak ada, adakah Allah itu. Di waktu ini, peranan iblis, peranan syaitan, dia akan menjalankan gerak kerjanya, gerak gempurnya untuk melemahkan semangat orang-orang yang beriman agar berpaling daripada Allah. Sedangkan Allah ada untuk membantu. Apa dia Allah membantu? Sebagaimana Allah boleh datangkan musibah itu sekelip mata, begitulah Allah boleh hilangkan sekelip mata. Betul tidak? Saya baca ada satu statement tu dia tulis, air naik sekelip mata, Ustaz. Tuan-tuan, musibah boleh datang sekelip mata, begitulah nikmat boleh datang sekelip mata. Bukankah sekelip mata kita hari ini boleh dapat apa yang kita nak tanpa sedar? Aku dah dapat macam-macam. Sekelip mata lah tu sebenarnya. Sebab itu sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, penting kita mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, selagi kita hidup lagi itulah kita diuji sebab kita ingat pada Allah. Dan ingat, ujian itu bukannya bebanan. Ujian itu bukanlah satu penyiksaan. Sebut ujian pun kena tepat dia punya tafsiran. Bukanlah selagi mana hidup selagi diuji. Diuji itu jangan nisbahkan kepada benda yang sakit saja. Ingat, ujian kesihatan lebih lama daripada ujian kesakitan. Ujian kesihatan lebih lama Allah bagi pada ujian kesakitan. Ingat, kalaupun ada orang yang diuji sakit dari awal kelahiran, tak seramainya Allah uji dengan kesakitan, dengan kesihatan yang begitu banyak, tuan-tuan. Ada orang diuji dengan kesakitan yang hidup dia kalau nak dihitung umur, lebih banyak sakit daripada sihat. Tapi tak ramai. Minoriti lah. Wallahualam kalau saya terlepas pandang, tapi setakat ni minoriti. Sebab kalaulah sekiranya Allah buat semuanya banyak sakit daripada sihat, saya rasa hospital pecah. Mutakhir ini dia hospital penuh kan. Peringkat awal dulu hospital, kecil-kecil dia tak sebesar lah hospital sekarang. Ujung-ujung abad dia kita tengoknya, sebab itu pun ada penambahan dari sudut keadaannya hidup berubah. Itu dia. Nampak? Maksudnya kalau kita lihat, nisbah kepada ujian sakit dan sihat itu banyak lagi ujian sihat daripada ujian sakit. Cuma ujian harta tak ramailah yang diuji harta banyak. Cuma nak bagi tahu ujian rezeki. Rezeki ni Allah bagi melimpah-limpah ni lebih banyak Allah bagi daripada yang kita sangkakan tak ada tu. Kalau harta memang kita boleh nisbah kata, Ustaz, harta tak ramai Ustaz. Tapi bab susah senang bukan dengan harta. Bab susah bukan nisbah dengan harta. Bila tak ada harta susah. Nanti dulu orang ada harta susah juga. Susah nak menguruskan. Sebab itu susah ni subjektif. Susah senang. Senang lebih ramai daripada yang susah. Macam mana Ustaz boleh kata senang lebih ramai? Nisbah sama macam sihat tadi. Kalau sihat itu lebih banyak daripada yang sakit, bermaksud sihat tu senang tak? Sihat tu senang lah. Kesenangan yang paling besar bagi manusia itu kesihatan lah. Sebab tu the wealth, nilai nikmat kesihatan tak terbayar, tuan-tuan. Betul tidak? Kalau anda ada harta, kemudian sakit. Adakah itu dikata senang? Tak, susah. Anda sihat, tapi tak ada harta. Senang lah tu, sihat. Cuma tak ada harta, itu dia, tak ada duit. Susah sebab tak ada duit. Itu pun minoriti. Cuba kita renung betul-betul dengan pandangan hikmah. Sihat lebih ramai daripada sakit. Bermaksud sihat tu senang, susah. Sihat tu senang, tuan-tuan.
Bukti sihat tu senang, tak percaya berapa harga sihat nak bayar. Anda nak tahu tak berapa nilai senang? Berapa harga nak bayar? Begitu. Nak tahu nilai sihat itu berapa, pergi Kementerian Kesihatan ke hospital, pergi tanya orang yang sakit. Pergi tanya orang sakit, cakap kat dia. Kalau ada semua duit dalam akaun tu, kalau nak tukar dengan sihat, nak tak? Dia akan kata, sanggup nak. Jadi itulah nilai dia. Jadi anda yang sihat, yang tiba-tiba, yang duk nampak tak ada duit, satu kesusahan, anda kena betulkan pandangan. Sebab tu kadang-kadang Allah datangkan musibah yang kita tak tertanggung di badan. Sebab kita menafikan nikmat yang besar. Nikmat sihat. Anda kena faham. Jadi sedang jemaah dimulakan Allah SWT. Kawan saya diuji koma sudah berbelasan tahun, Ustaz. Itu maksud saya tadi. Dalam nak nisbahkan orang, ada yang diuji begitu. Untuk kita lah yang sihat ambil pengajaran, dia dapat pahala lah. Maksud saya nak nisbahkan, dalam kelompok manusia, jaranglah orang yang Allah lahirkan itu diuji sakit, sejak lahir sakit. Jarang. Ada tapi jarang. Ada tapi minoriti. Sedikit, minoriti. Yang banyak itu, yang sihat. Faham? Jadi sesiapa yang ada kawan yang tadi belas tahun koma, ambil iktibar lah. Ambil iktibar. Ya Allah, aku ni sihat. Subhanallah. Patutnya. Ambil iktibar lah. Macam contoh, musibah yang kena hari ni. Allah kenakan beberapa tempat. Yang tak kena ni, ambil lah. Ambil iktibar lah. Jangan nak, selamat tak kena kat aku. Jangan, selamat tak kena kat aku. Allah bagi satu tempat area tu kena, satu-satu tempat tu kena. Ya, bagi mereka itu pahala sabar menanggung kesusahan itu ada dah. Kita ni, yang tak kena ni nak tengok apa? Urut dada. Semangat tak kena kat aku. Jangan begitu. Patutnya, Masya Allah, Allah punya kuasa. Nampakkan keimanan di situ. Patut menambahkan lagi lah kita untuk taat, betul tidak? Jadi sedang jemaah menggunakan Allah SWT. Sebab tu maksudnya begitu. Renungkan kehidupan ini. Kita renungkan kehidupan ini. Sebab tu sihat lebih ramai daripada yang sakit. Senang lebih ramai daripada yang susah. Kan? Hidup lebih banyak daripada yang mati. Faham? Maksudnya apa? Nikmat tu banyaklah. Contoh tadi sihat. Sihat itu nisbah senang, tuan-tuan. Sebab cuma kita faham sedang itu harta, itu jadi kita sakit. Sebab kita salah definisikan sihat. Senang. Kita nampak senang itu dengan harta. Sedangkan senang itu dengan sihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, tengah ada orang yang beratkan duit daripada sihat. Tak, itu beratkan duit itu maksudnya itu pahaman, itu sangkaan yang melisik, sangkaan yang salah. Faham? Sebelum dia ada duit, dia ada sihat dulu, tu maksud saya. Itu dia dengan sihat dia nak cari duit, itu dia punya pasal lah. Itu maksud ayat saya. Biasalah orang kalau sihat cari duit lah kan. Nak sihat cari apa lagi? Dah sihat dia cari duit lah, dia nak cari pahala. Nak cari pahala nanti tu dah tunggu sakit lah baru pegang zikir tasbih. Allah, Allah, Allah tengah sihat. Minta maaf cakap. Sebab itu kita kena ambil iktibar lah. Time muda, time kita tengah bertenaga, apa yang kita fikir? Melayakkan diri untuk dapat dunia. Betul tidak? Time kita tengah sihat, time kita tengah muda, time kita tengah ada masa lapang, adakah kita gunakan untuk penuhkan masjid? Adakah kita penuhkan diri kita untuk berjuang di jalan agama? Ataupun kita gunakan masa muda, masa sihat, masa lapang untuk cari harta? Itu maksudnya saya. Bukan compare sihat, sakit, cari duit, ada orang. Biasalah tu, kadang-kadang orang gunakan untuk jual produk pula. Berapa nilai sihat anda? Gunakan poin pula untuk suruh beli produk kan. Ini maksud dia, sihat tu lebih mahal daripada segala-galanya itu yang ada kepada kehidupan dunia ni. So, jadi masa sihat anda buat apa? Itu Nabi kata sihat sebelum sakit.
Lapang sebelum sempit, 5 sebelum 5. Senang sebelum susah, itu lapang sebelum sempit tu. Hidup sebelum mati, Nabi kata. Kaya sebelum miskin, muda sebelum tua. Itu semua nikmat yang Allah bagi. Tak ada siapa boleh dapat dengan usaha untuk senang. Tuan-tuan, dah senang dah, usaha untuk senang apa lagi? Usaha untuk harta. Betul tak? Mana ada usaha untuk senang? Senang Allah bagi dah. Allah bagi senang dah, tuan-tuan. Jadi sedang mahamukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Sebab tu kita melihat kelayakan diri kita tengah sihat ni layak dapat apa yang kita nak. Betul tidak? Kalau berkahwinan, kahwin sebab apa? Sebab ialah layaklah kahwin. Muda kan? Kan muda kahwinlah. Nampak dirilah keakuan. Keakuan tu menebal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya kita ni senang. Sebab tu dia panggil muhasabah. Muhasabah diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Itunya namanya kita nak pergunakan diri kita ini pada jalan yang benar. Pada jalan yang Allah ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi begitu maksudnya apa? Maksudnya kita sentiasa puji Allah lah. Sebab tu kita meletakkan diri dalam keadaan kita benar-benar melihat kebesaran Allah dalam keadaan nikmat yang banyak. Ada kadang-kadang kita ini nak melihat Allah dengan apabila susah melanda baru nampak Allah. Itu pun susah nak melihat. Sebab apa? Tengah susah. Tengah susah. Sebab tu Nabi cukup bimbang. Ketika senang, Nabi cukup bimbang. Nabi tak takut. Kan miskin tu, Nabi takut senang. Sebab bila senang, tuan-tuan, tak nampak Allah. Nikmat harta yang melimpah, Nabi kita. Kemudian bila susah, dia akan nampak susah itu. Dia nampakkan kesusahan itu dengan melaratnya, dengan merungutnya, dengan macam-macam. Sehinggalah menekatkan dengan kekufuran. Fakri wal kufr. Fakir yang mendekatkan kepada kekufuran. Sebab dia nampak nikmat yang dia ada itu adalah dengan kelayakan dirinya. Bukan dengan anugerah dari Allah. Jadi senang mulakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia. Jadi sebab itu, dalam perbahasan tuan-tuan, sedang mulakan Allah Ta'ala. Itu masih lagi kita nak merungkai hikmah. Sebab kita sedang dikelilingi dengan musibah ni sekarang ni. Kita renung sikit hikmahnya adalah, memang berbeza tuan-tuan. Berbeza sebab orang yang sedang diuji tu perbincangan dia lain. Kita sedang okey ni, perbincangannya mungkin berbeza dengan orang yang sedang berada pada kejadian musibah itu. Cuma pendekatannya sama, yang iman. Pendekatan iman. Cuma yang melalui itu mungkin real, praktikal terus. Yang kita mungkin mengkaji. Cuma bila kita mengkaji begini, persiapanlah, kod-kod. Manalah tahu. Datang pula bahagian kita. Kita sudah mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang dah berlaku. Itu maksud dia. Sebab tu kita buat kalau begini untuk kita merungkai. Contoh tuan-tuan sedang memulakan Allah Ta'ala. Khair. Bagaimana kita menilai kehidupan dunia? Allah dah kata dah. Dalam surah Al-Alaq ayat 5, ayat 6, ayat 7. Kalla innal insana la yatagha summa ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatagha. Kalla, sungguh manusia ini akan la yatagha. Yakni manusia ini akan dia melampau. Dia suka berlebihan. Sebab dia rasa dia ni mampu mendapat apa yang dia nak. Dia layak untuk mendapatkan apa saja yang ada kat dunia ni. Hati-hati tuan. Sebab tu Allah dah bagi warning awal-awal dah. Kita dah tahu dah sepatutnya kalau kita rujuk dalam surah Al-Alaq tuan-tuan. Ayat 1 hingga 5 tu yang kita selalu jadikan dalil dalam perbahasan kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram.
allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita lihat Allah sambung ayat itu, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apa kata Allah? Cuba lihat. Ingatlah sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Tu dia. Sedangkan ayat itu sebelum tu Allah kata apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya sebelum ni kita tak tahu apa benda kat dunia ni. Kita tak tahu pun nak bercinta. Kita tak tahu pun nak berkasih sayang. Kita tak tahu pun apa itu kaya. Tak tahu pun apa itu rezeki. Tak tahu menahu. Siapa yang bagi tahu? Allah. Sepatutnya dengan apa yang Allah ajar itu, kita tidak melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Cuma Allah warning. Lepas pada tu Allah kata, ingatlah sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas. Ketika Allah perkenalkan kaya, kita duk nampak harta. Itu melampaui batas. Sedangkan kaya itu bukan harta. Ketika Allah memberi ilham, memberi faham kepada kita tentang kasih sayang, kita boleh merasai kasih sayang. Sebelum ni tak tahu pun kasih sayang tu apa, betul tak? Tanya budak-budak umur yang apa, peringkat remaja ke bawah lagi, cinta tu apa, sayang tu apa? Entah, tak tahu. Kan? Lama-lama kan dapat ilham tau. Allah ilhamkan. Apa dia? Pasangan. Allah ilhamkan, carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Lagu Rabbani. Kan, cari pasangan. Dia mula ada rasa sayang datang. Ada rasa cinta. Siapa ajar tu? Ada kelas bercinta. Okey, mari kita sama-sama belajar bercinta. Ada? Tak ada, diam-diam sendiri bercinta, betul tak? Siapa yang ajar? Allah. Ada mak ayah, kamu nak bercinta, mari. Mak nak ajar. Apa? Macam mana cinta? Mari. Mak nak ajar. Tak ada, tuan. Itu dipanggil fitrah. Cuma, bila dia tak belajar dari mana datang, itu panggil akidah. Kalau kita tak bawa diri kita ni, bahawa allamal insana ma lam ya'lam, bahawa yang kamu rasa tu, aku ajar, aku bagi. Tiba kita tak kenal. Dapat perasaan itu, Allah bagi rasa dan perasaan tu, hati dan perasaan Allah bagi. Kemudian manusia melampau. Kalla innal insana la yatgha. Ni kata soalan ada Ustaz, tanya Ustaz Khairul. Tanya. Kalau Ustaz Khairul tengah live sekarang ni, ataupun nanti tengok balik. Allah berfirman, dalam satu ayat yang mana Allah takkan mengubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan mengubah nasib satu kaum itu, melainkan kaum itu yang sendiri mengubah nasib dirinya sendiri. Maksudnya ayat itu, tuan-tuan, bukannya ayat yang suruh mengubah, Allah tak boleh ubah kita dari senang, dari susah jadi senang. Allah tak boleh ubah diri kita untuk sihat, melainkan kita sendiri. Salah tafsiran itu, bukan. Maksudnya adalah, kalau Allah dah bagi sayang, Allah takkan ubah jadi benci. Makna setting kehidupan ni dah perfect dah. Dah cantik dah. Kalau Allah dah bagi kaya, itu takkan jadi sebaliknya, jadi miskin. Allah kalau dah bagi sihat, tak semudah-mudahnya tiba-tiba berubah jadi sakit. Tak semudah itulah. Sebab itu ada setting. Cuma, melainkan diri dia mengubah perkara itu sendiri. Apa dia? Kefahaman. Sihat, bermaksiat. Sihat, buat apa yang dia nak. Berubah jadi sakit. Siapa yang mengundang sakit itu? Allah bukan tiba-tiba buat sakit, sakit. Tak ada. Walaupun sakit itu dari Allah. Tapi dia ada dipanggil asbab musabab. Itu dia. Allah bagi sayang, tuan-tuan. Tapi daripada sayang itu berubah jadi benci. Siapa yang ubah? Allah? Tak. Allah kata tak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku takkan ubah sayang itu. Kenapa daripada mula kahwin tiba-tiba jadi benci? Why? Kita senang-senang je cakap, dah Allah dah tarik rasa macam mana? Dah Allah yang buat rasa tawar hati macam mana? Habis mana-mula Allah bagi rasa sayang tu kamu tak fikir pula. Bermaksud ada perkara yang kita melampaui batas. Kita exceed the limit. Apa batas dia? Lupa Allah. Itulah batas dia. Kita dapat, kita kenal kasih sayang dengan Allah. Billah.
Ni kalam penguat jiwa ni. Sambung ni. Dan pun kita masuk sambung. Lepas tu kita bermula dengan Allah dan kita tak nafikan. La ilaha illallah. Tiada ada kasih sayang pada manusia. Sayang ada hanya pada Allah. Sebab itu bukan manusia yang mengajar kasih sayang. Allah yang mengajar kasih sayang. Mana mungkin orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang mengajar tentang kasih sayang. Yang ada berlaku itu hanya perbuatan yang dia tak tahu pun asal usul dari mana. Apatah lagi belajar pula dengan orang yang tiada iman. Orang-orang yang ya tak ada iman, orang kafir lah senang cerita. Kita pula lebih taksub dengan tip-tip cinta dan kasih sayang daripada mereka. Sedangkan cinta dan kasih sayang itu daripada Allah hanya datang dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Contoh apa? Ini bulan 1 kan. Kalau bulan ni bulan 1 apa? 14 tu. Apa nama tu? Orang putih ni. Valentine tu apa? Bulan 2 kan? Ni. Lalu sangat kaitkan dengan sambutan melibatkan keagamaan tu orang kafir begitu. Orang kata itulah Valentine Day tu. Ni sikit lagi tunggu ni. Keluar ceramah lagi. Valentine Day. Haram. Memanglah. Sambut tentang dia punya keagamaan dia. Konon-konon mengalakkan buat maksiat. Konon-konon dengan maksiat itu menimbulkan kasih sayang. Tiada tuan-tuan. Kasih sayang takkan timbul dengan maksiat. Takkan. Anda buat maksiat, itu bergaduh. Contoh bergaduh. Bergaduh tu maksiat kan? Try tengok. Bergaduh lah. Dapat tak? Tak ada. Malah ada pahaman batil pula tu. Lagi bergaduh, lagi sayang Ustaz. Siapa kata? Gaduh tanda sayang. Tu namanya keliru tu. Gaduh bukan tanda sayang. Islam tak ajar kita bergaduh. Bergaduh tak ada wujud sebenarnya dan tak kamu hidup orang beriman ni. Tapi sebab kita tengah nak belajar untuk jadi orang beriman, tu dah ada pergaduhan tu. Tapi bila dah jadi orang beriman, tak bergaduh. Berkasih sayang orang beriman ni. Orang beriman lah yang mengajar erti kasih sayang sebenar kerana dia bersumberkan kasih sayang Allah. Daripada Puak Aus dan Khazraj, daripada dulu bergaduh tuan-tuan. Tapi datangnya agama Islam, berdamai. Nampak? Okey, baik. Maknanya, kasih sayang itu Allah berikan dan kita salah gunakan. Exceed limit. Kalla innal insana la yatagha. Sebab apa? Sebab Allah kata, sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Dia rasa dia layak buat tu. Dia sayang aku kan? Aku punya kasih sayang kan? Satu, ni aku punya kan? Aku punya laki kan? Kau suka aku lah nak layan ke tak layan ke? Aku punya isteri kan? Kau suka aku lah. Aku punya masa kan? Kau suka aku lah. Aku punya sihat kan? Kau suka aku lah pun aku nak makan. Aku punya mulut kan? Semua aku. Sebab itu manusia dia meletakkan dirinya boleh dapat apa yang dihajati. Sebab dia meletakkan aku yang dapat. Bukan Allah yang bagi. Kalaulah kita kaitkan dengan Allah yang bagi, kita akan renung. Layak ke Allah bagi? Kalau kita kaitkan balik dengan Allah, layak ke Allah bagi? Dengan keadaan kita yang tak memberi apa yang Allah nak. Patutnya kita renung tu. Rasa macam tak layak dia dapat. Zikir pun malas, lawat pun malas, semua malas. Tapi cari harta rajin, cari duit rajin. Cari Allah malas, ngantuk. Pukul berapa sikit, pukul 11 dah ngantuk. Contoh. Tak macam mana Ustaz, kalau ngantuk juga je lah. Tak apalah. Ini pun kita tak ada bilik lewat dah. Sekat aku maksimum tu 11.10 dah habis dah, cukup. Sian. Mak saya kata balik, udahlah tu. Janganlah drag lama sangat. Sian. Kadang-kadang tu ada yang ngantuk-ngantuk tu. Okey. Baik, maksudnya begitu. Jadi, sidang jemaah memuliakan Allah SWT. Saya nak kaitkan dengan ayat ini lah. Sebab itu bila kata kita bermulanya penguat jiwa itu mesti dengan Allah. Kita nak membina kalimah yang memuatkan jiwa kita itu. Kita kena faham kedudukan hidup ini. Sebab itu kalau rujuk dengan surah Al-Alaq tadi, ayat 6, ayat 7. Cuma manusia ni menganggap diri dia sempurna. Itu masalahnya. Dan menganggap diri dia layak. Sedangkan bermulanya itu dengan Allah bagi. Allah ajar dia. Allamal insana ma lam ya'lam.
Kalau tidak kerana Allah yang mengajar tentang kasih sayang, kamu tak kerti pun apa itu bercinta. Kamu tak kerti pun. Tapi ketika kamu diberikan sifat merasai kasih sayang, kamu lupakan aku. Kau lupakan aku, kau ingat Abang Leman. Contoh. Malah kau takut kehilangan Abang Leman daripada kehilangan aku. Kamu lebih takutkan kehilangan harta daripada kehilangan pahala. Allah bagi. Di sinilah datangnya bertukarnya nikmat menjadi azab. Allah. Ini datang kita bimbang musibah-musibah itu. Sebab tu kita kena selalu merenung apa yang berlaku ni tuan-tuan, itu peringatan-peringatan untuk kita merenung banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita yang tak terhitung sebenarnya. Kalau rujuk ayat ni pun dah cukup faham dah. Sebenarnya Allah tidak sewenang-wenang nak menzalimi diri kita. Sedangkan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam AS, Allah wahyukan kepada Nabi Adam AS doa menzalimi ini. Apa itu zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita tidak meletakkan diri kita pada Allah. Kita meletakkan diri kita pada benda. Itu zalim. Letakkan sayang pada harta, sayang pada anak. Jadikan benda. Sedangkan sayang itu pada Allah, lalu menyayangilah anak kerana Allah. Sayang itu pada suami, pada Allah, menyayangilah suami kerana Allah. Dia bukan pada suami, pada Allah. Lalu minta pada Allah kasih sayang. Dengan Allah, penguat jiwa. Baru jiwa terkuat untuk menyayangi suaminya. Kalau tidak kita patahkan balik kepada Allah. Sebab tu katanya innalillah tu. Bila Allah uji, sebelum Allah ambil, kamu bagi dulu. Bagi dulu. Bagi. Itu maknanya bagi. Bila Allah bagi kita kasih sayang, bagi balik pada Allah. Pulangkan kembali kepada Allah. Kasih sayang ini letakkan pada Allah. Kemudian sayangilah suami kerana Allah. Kerana kasih sayang Allah itulah kita menyayangi suami. Kerana kasih sayang Allah itulah kita menyayangi isteri. Malah ketika kita menyayangi kerana Allah, tiada ertinya sedikit. Tiada ertinya habis. Tiada ertinya berkongsi. Tak ada kongsi tuan-tuan. Sebab kasih sayang Allah tu luas. Tak ada kongsi. Kongsi benda kecil. Kongsi ni benda satu, kongsi belah dua. Tak ada belah-belah. Tak ada belah-belah tuan-tuan. Dia panggil apa? Full board. Allah bagi penuh. Itu pun baru sikit. Penuh tu pun baru sikit baru. Sikit baru tuan-tuan. Belum lagi Allah berikan sepenuhnya itu nanti kat syurga. Nampak tidak? Jadi sebenarnya mahmulkan Allah SWT. Di sini kita nak faham balik. Bagaimana kita nak melihat hidup ni dengan bermula nak menguatkan balik hati kita, jiwa kita ini. Dengan kita memahami balik kalimah-kalimah yang sebenar. Yang sepatutnya kita katakan pada diri kita. Sehingga jiwa kita ni kembali kuat. Bila jiwa kita kuat, maka terbinalah kehidupan yang sejahtera. Bukan dengan perasaan yang kuat, tak ada. Perasaan yang kuat ini, perasaan dia berbelah bagi perasaan ini. Hati dia berbolak-balik. Hati ni boleh berbolak-balik dalam keadaan apabila kita tidak kembali kepada Allah. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan tetapkan hati kita. Itu Nabi ajar tu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Kan dua. Din wa ala ta'ati. Jadi sebenarnya jemaah yang muliakan Allah SWT. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya di sini, kalau kita lihat, kalau kita lihat sebenarnya jemaah yang muliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Inilah dia kalam penguat jiwa kita. Kalau kita lihat, kalam penguat jiwa itu, nampak? La ilaha illallah. Okey, baik. Baik, semua yang menonton malam ni. Sama-sama kita buat untuk mengambil kalimat thayyibah ni yang diambil daripada almarhum Datuk Ismail Kamus. 3 kali. Duduk, yang mana ada niat nak ruqyah tu duduk dengan stabil, letakkan. Okey, dalam keadaan pejam mata, dalam sebutan ulang 3 kali kalimat thayyibah ini.
Ini apa yang saya ambil daripada almarhum Datuk Ismail Kamus. Ini sanad yang ke-28 sehingga ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setiap hari kita boleh buat. Sehari 3 kali. 3 kali sebut. Contoh pejam mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 5 harkat. Ini 5 harkat. Mat takzim dipanggil. Dalam kalimah thayyibah, lam nafi. Dalam syahadah, ada juga asyhadu an la 5. Mat takzim. 5 atau 4 harkat. Maksimum 5 lah. Baik. Mari sama kita buat. Niatkan untuk pagar diri tuan-tuan. Ini tambahlah. Maksudnya kita ambil hikmah ni. Supaya kalimah ni lah yang memagar diri kita. Jangan masuk apa segala anasir-anasir kerosakan. Tiada ada kuasa-kuasa lain yang masuk dalam diri kita. Sekiranya ada apa-apa kuasa yang duduk bersarang dalam diri kita ini, keraguan, keresahan, kesakitan, segala was-was yang ada, maka minta Allah Ta'ala dengan barakah kalimah La ilaha illallah thayyibah ini, hancurlah segala perkara-perkara itu. Mari saya baca dalam keadaan pejam mata, sebut kalimah ini. Baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. 3 kali. Anda boleh buat waktu time bila-bila lah. Time pagi ke, petang ke, malam ke, terpulang. Start boleh lebih 3 kali, lepas tu nak banyak kali pun tak kisah. Tapi dia starting 3 kali itulah dalam keadaan pejam mata. Pejam mata sebab dia ambil ni dengan pejam mata. Dan pejam tu sebenarnya nak menghayati. Dia meresap ke jiwa. Menafikan segala apa yang ada dalam hati ini. Ha'una, Nabi kata takwa tu jiwa. Nisbah isyarat pada sinilah. Jantung kita ni lah. Sebab ini dia punya core dia lah. Jantung kan dia pemegang kepada semua sistem badan kita kan. Jadi nisbahkan kat situ. Okay, bagi mana-mana yang ada nak memagar, nak kuatkan diri itu, nak tuan-tuan, insya-Allah boleh. Boleh juga amalkan dalam keadaan kalimah. Ini kalimah nafi isbat ni. Ini dan ini yang disuruh oleh Nabi SAW sentiasa perbarui. Ini kalimah thayyibah. Jadidu imanakum tu, perbarui iman kamu. Dan inilah kalimah yang terbaik sebab begini. Tiada menafikan ilah kuasa. Kuasa tadi berbalik kepada tadi apa yang kita dapat hari-hari. Kita dapat kasih sayang, kita dapat rezeki, kita dapat kuat, dapat kaya, itu semua kuasa tuan-tuan. Ingat kuasa. Itu semua sifat itu menjurus kepada kuasa. Kaya itu kuasa sebenarnya. Sayang itu kuasa. Rezeki itu kuasa. Bila kita salah guna kaya itu, yang itu pada harta, bila ada harta, rasa berkuasa. Ini yang masalah ni. Bila ada suami, rasa nak menguasai, berkuasa. Mentang-mentanglah suami dia. Tak boleh. Sebab tu kena nafikan. Baik. Jadi insya-Allah ada yang buat tu sampai terkeluar something. Wallahu alam, terpulang. Nanti ada masa saya nak bagi untuk bacaan Nabi Khidir alaihissalam. Sekarang ni ambil ni dulu insya-Allah. Ini kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kalau tengah baca, dia dalam keadaan dua-dua cikgu. Tarik atau nafas tak apa. Yang penting dalam keadaan pejam mata. Kalau nak tarik nafas berhenti, itu terpulang. Dia tak ada. Sebab saya tak pergi ke nafas begitu. Mungkin ada guru-guru lain yang mengambil dengan nafas. Tapi sebenarnya itu bertepatan dengan nafas lah sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dan ketika kita bacakan kalimah thayyibah itu, dan padanya nanti kita akan melihat kepada kesempurnaan kalimah itu dengan datangnya tasbih, tahmid, takbir. Tasbih, iaitu kita menyucikan bahawa kasih sayang itu ataupun segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tiada kecacatan. Tasbih. Sayang itu tidak pernah kurang. Tasbih.
Kaya itu tidak pernah miskin, tasbih. Kuat itu tidak pernah lemah, tasbih. Itu maksud tasbih tu kita menyucikan. Menyucikan daripada segala kekurangan. Dan semualah yang merujuk kepada Asmaul Husna. Cuma kita ambil yang biasa kita gunakan, kita nampak pada kehidupan. Baik, ketika kita melihat tiada kecacatan walau sebesar zarah, maka datang dipanggil istilah tahmid, iaitu memuji kerana sempurnanya sifat itu. Ketika kita tasbih, kita melihat tiada kecacatan, maka datanglah pujian. Alhamdulillah. Sempurna kasih sayang Allah itu pada diri aku. Jadi ketika kita melihat kasih sayang Allah itu pada diri aku itu sempurna, maka wallahi janganlah lagi menganggap Allah tak sayang. Allah piarkan kita. Allah macam-macamlah sangka buruk datang. La, nafikan semua sangka buruk itu. Percayalah setiap apa yang datang dalam hidup kita itu sempurnanya kasih sayang Allah. Tinggal kita saja yang tidak sempurna untuk memahami erti kasih sayang Allah. Sebab kita lebih memahami kebendaan daripada kekuasaan. Apa pun yang datang daripada Allah itu semuanya kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Kalau kita orang beriman lah. Kalau orang tak beriman, dia akan mengungut lah. Dia akan marah. Dia akan tak suka. Okey? Biasanya Allah akan bagi kesusahan dan kesakitan. Sebab Allah nak tengok kita nampak kesempurnaan atau tidak. Contoh macam doktor, tuan-tuan. Kalau kita sakit, memang kita ni sakit, tuan-tuan. Kita sakit kan, dengan dunia ni memang menyakitkan kita. Bila sakit, Allah datang dengan kekuasaannya nak menyembuhkan kita. Maka Allah pisahkan kita daripada dunia itu. Dan keadaan yang menyakitkan kita. Sebenarnya nak buang penyakit lah kan. Benda macam ketumbuhan contoh. Kena operate sakit lah. Tapi itulah kasih sayang sebenarnya. Kalau kita biarkan ketumbuhan ke itu, contoh tumor ada dalam badan kita ke, maka itu satu penganiayaan lah kan. Tapi doktor walaupun tahu sakit, tapi dia tak ada pilihan untuk buat. Dia buat. Untuk menyihatkan. Itu contoh. Dan akhirnya, bila dah kita puji dengan begitu sempurna, maka kita ta'zimkan. Itu datang kalimah syahadah ni. Ta'zim ni. La ilaha illallah. Ini ta'zim ni. Takbir ni akan bagi ta'zim. Sebab itu datangnya bila takbir, tuan-tuan. Ini saya syarahkan, tuan-tuan, pada kehidupan ya. Sebab ada perbahasan guru-guru yang aula, yang utama, yang bahaskan lebih detail lah. Cuma saya akan detailkan pada kehidupan harian. Perbahasannya pada kehidupan harian ya. Sebab ada perbahasan yang lebih pada lafzi, dengan lafaz, dengan kalimah ni ada perincian. Saya tidak bahasa untuk kupas ke arah itu. Saya nak perincian saya adalah kepada kehidupan. Baik. Maka bila sebut asyhadu alla okey. Bila kata ada kalimah ni, tuan-tuan. Ilah ni mufrad ni, ini tunggal ni. Datang dia akan jadi kita jadi ni mak takzim. Ni mak ayah saya ajar ni. Di sini datangnya kenapa takzim ini yang panggil takbir. Illallah. Bermaksud kita nak membesarkan la ilaha illallah, nak takzimkan, nak takbir ni, bahawa Allahu Akbar. Maka tiada kuasa lain, tunggal itu hanya Allah. Sayang itu hanya Allah. Kaya itu hanya Allah. Tunggal. Kaya itu tunggal. Sayang itu tunggal. Kuat itu tunggal. Tiada sayang pada harta. Tiada sayang pada... Sayang itu hanya pada Allah je. Tunggal. Itu maksud tunggal. Tunggal kembali kepada Allah itu. Ilah.
kuasa itu hanya pada Allah. Dia tidak boleh. Itu nama takbir. Takbir ni dia takzimkan balik. Kesempurnaan, kesucian, kesempurnaan digabung. Dia takbir. Sebab tu ketika sebut Allahu Akbar, tuan-tuan, sebut Allahu Akbar ni, maka luruhlah seluruh kebatilan sepatutnya. Luruhlah seluruh kebatilan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi, kalau kita lihat, sebab itu, dia kata takbir, duduk Allahu Akbar. Sebab tu, bila kata takbir ini, dia adalah satu dipanggil SOS. SOS ya tuan-tuan. Sebab tu bila contoh ribut, kan, angin taufan, ribut, apa segala bentuk lah ulama masyarakat lebih kepada ribut tu. Apa semua musibah? Terbakar, kebakaran, apa saja, kita akan takbir. Azan panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menyeru pertolongan Allah Maha Besar. Sebab tu bila kata solat, Allahu Akbar, itu pertolongan sampai dah tuan-tuan. Wasta'inu bis sabri was salah. Cuma kita tak rasa itu pertolongan Allah. Kita ingat pertolongan Allah tu datang dengan duit. Kita ingat pertolongan Allah tu datang dengan datang pasangan, datang orang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah dah tolong kita dah. Allah tolong Ustaz. Saya tengah susah ni Ustaz. Macam mana Allah tolong? Dah kamu boleh solat tu Allah tolong lah tu. Oh gitu ya. Saya ingatkan saya masih susah. Taklah. Orang susah sebenarnya orang tak solat. Yang tak boleh solat, yang payah solat, dia akan susah nanti. Gitu. Ya, anda dah isi borang, dah submit, anda dah diproses lah tu. Tu maksud dia. Jadi solat ni adalah satu proses pertolongan. Surah Baqarah 25, wasta'inu bis sabri was salah. Sabri was salah. Dengan iman, solat dengan iman. Solat perbuatan, iman pengisian. Iman pengisian pada solat. Jadi ketika kita solat itu hubung tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan itu rukun qauli tu. Allahu Akbar. Pertolongan Allah sampai tuan-tuan. Sebab Allahu Akbar ini SOS. SOS. Itu pertolongan. Malaikat Allah hantar malaikat. Sebab itu bila sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang biasa kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, automatik nak keluar. Tengok Allah tolong kan. Dan apatah lagi kita takbir itu di dalam solat. Sebab itu apa-apa tuan-tuan, ini tuan-tuan ada apa-apa masalah insya-Allah guna tips yang apa Nabi buat. Ini solat 2 rakaat tuan-tuan. Alhamdulillah. Solat itu penghubung pertolongan Allah. Asbab lah. Sebab dengan solat tu nanti Allah dengar. Niat tu. Apa pun masalah 2 rakaat. Bismillah. Allahu Akbar. Doa. Solat sunat. Solat mohon pertolongan Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan ini sangat berat bagi orang yang melainkan yang khusyuk saja. Yang khusyuk, yang takutkan Allah. Khair. Sebab tu pertolongan Allah itu dah ada bagi yang nampak pada solat. Penguat jiwa itu dengan Allahu Akbar, bukan penguat jiwa dengan manusia tuan-tuan. Wallahi, siapa pun yang duduk dengan anda sekarang, isteri ke, suami ke, mak ke, ayah ke, anak ke, tak sekuat bagaimana pautan hati anda dengan Allah. Kalau anda tidak kuat hubungan dengan Allah tuan-tuan, sejuta oranglah duduk bagi nasihat ke anda, anda tetap akan lemah. Sebab tu orang kesayangan ke, apa kesayangan dia takkan jadi tuan-tuan. Sebab tu Allah ketika berurusan dengan kekasihnya ni Nabi Muhammad SAW, tengok Allah tarik seorang-seorang. Sehinggalah dipanggil tahun duka cita tuan-tuan. Duka nestapa. Allah tarik pak saudara Nabi. Allah tarik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika itu, apa yang Allah buat? Adakah Allah datangkan lagi ramai yang duduk dengan Nabi? Dah, Allah panggil terus jumpa.
Allah panggil terus jumpa. Itu datang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab tu orang yang ditimpa musibah atau apa-apa keadaan tuan-tuan, nikmat yang paling besar itu nikmat meminta pertolongan. Allah panggil, jumpa aku. Kalau tidak, mungkin kita tak jumpa Allah kan dengan sepenuh hati. Kalau ini kita minta, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Itulah kenikmatan, itulah pertolongan di saat kita mampu melihat Allah itu maha besar. Allahu Akbar besarnya Ya Allah. Dan gunakanlah juga pada nikmat. Jangan guna pada musibat dia. Nikmat Allahu Akbar. Haza min fa'li Rabbi. Masya Allah. Takzimkan kebesaran Allah itu pada nikmat juga. Tapi biasalah kita besarkan dunia tuan-tuan. Nikmat, Masya Allah, sebut Masya Allah juga. Besarnya dunia ni. Kita besarkan dunia. Kita besarkan dunia. Sedangkan Allah kata, Kul mata'ud dunya qalil. Patut kecilkan dunia. Besarkan pemberian yang bersifat kekuasaan Allah. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi, jangan salah besarkan. Ketika kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka akan hancurlah seluruh penyakit yang ada. Khair, bagi sambungan bagi yang dah ambil tadi dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah, azamkan untuk hancurkan, pecahkan ataupun rungkaikan segala kemelut yang ada dalam diri itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan jerit pula, jerit kan orang kata apa pula orang sebelah ni, apa ni jerit ni. Tapi memang macam tu kan, setengah orang tu kalau dia dah sampai Allahu Akbar, sebenarnya dia nak pecahkan segala belitan-belitan iblis yang bersarak. Sebab tu kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terungkai. Terungkai satu persatu. Sebab tu bila azan, lintang pukang syaitan lagi tuan. Terkentut-kentut syaitan lagi. Tu ayat ada. Terkentut-kentut, cukup takut dengan azan. Jadi kalau Allah anda sebatikan kalimah itu dalam diri anda, maka tiada sebablah ada gangguan-gangguan yang masuk dalam diri. Betul tidak? Okey? Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Baik, jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. InsyaAllah khair. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, bagaimana nak ingat Allah saat sihat? Macam nak didik supaya tak lalai? Ini ada. Memanglah sebenarnya yang paling susah untuk kita buat tu lah ingat Allah ketika senang. Yang paling susah kita nak buat itu sebenarnya ingat Allah ketika senang. Sebab tu yang paling senang nak buat, yang paling susah nak buat ketika senang itu adalah bersyukur. Sebab syukur ni benda yang paling susah sebenarnya. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Baik, jadi Nur Afiti Basri. Sebab tu dalam pengajian ini, kan kita dah bahas sampai tahap lisanul haq ni. Ada pun tak apa, ini menjadi tunjang kepada perbahasan kita. Sebab tu mestilah bermula dengan Bismillah. Kan saya dah ulang tadi tu. Itu kalam nafi. La. Sebab tu kata sihat. Sihat tuan-tuan dengan nama Allah. Bukan dengan kita, bukan dengan Farid, bukan dengan Afiti, bukan. Dengan Allah sihat tu. Sihat itu alias kepada senang. Bila kata kita sihat dengan Allah, senang dengan Allah, jadi ingatlah Allah. Itu je. Dengan nama Allah kita sihat. Dengan nama Allah kita senang. Bukan kita sihat dengan ubat. Kita tak sihat dengan ubat ya. Sebab sihat datang sebelum ubat ada. Kementerian kesihatan apa ke, dah tu dunia, World Health Organization ke, ada selepas itu. Sihat ada dulu sebelum adanya semua badan-badan kesihatan seluruh dunia ni. Jadi sihat ada sebelum ada makhluk. Jadi sihat dengan Allah. Jadi terus parking kat situ lah.
tengok dengan Allah. Sebab itu semuanya nisbah kepada allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajar kita sihat dengan menjaga kesihatan melalui makanan yang baik-baik. Allah yang ajar sebenarnya. Melalui kalam Rasulullah SAW, hadis, Nabi ajar tunjukkan cara. Jadi sihat dengan Allah, senang pun dengan Allah. Betul tak? Usaha untuk senang. Orang bukan usaha untuk senang. Usaha untuk harta, dapat harta. Senang dah Allah bagi. Allah dah bagi senang dah. Sebab tu senang kita boleh berusaha tu. Apa dia sihat? Sebab Allah bagi sakit. Boleh berusaha? Tak boleh kan? Dah. Jadi Bismi Rabb ini, billah itu menjadi kata kunci dia, billah. Kata billah, itulah datangnya Allahu Akbar. Bila kita selalu solat, kita selalu berhubung diri kita dengan Allah, pasti tidak akan hilang. Contoh, penutup. Dia ada triangle begini. Suami, isteri. Tuan-tuan, bila kata sayang, maha kasih sayang. Baik. Sayang, maha kasih sayang. Ini alias suami atau isteri, sama. Baik, kalau di sini kata suami, maka dia akan kontra pada isteri lah. Kalau ni isteri, dia akan kontra pada suami. Baik. Kasih sayang itu datang dengan Allah, lalu diberikan kepada si suami untuk menyayangi isteri. Maka sayang isteri dengan Allah. Maka dia akan ingatlah. Bukankah sayang isteri dengan sebab isteri jatuh hati dengan isteri, sebab isteri cantiklah, isteri itulah. Jangan buat pasal. Sebab tu ramai isteri kecewa. Dan isteri perasan ramai. Sebab dia ingat suami dia sayang dengan diri dia. Tak dengan Allah. Sebab tu ada syariat kahwin lagi tu. Sebab dengan kasih sayang Allah lah orang kahwin lagi. Kalaulah kata dengan kasih sayang isteri kahwin lagi, makanya habis, binasalah kasih sayang tu kalau duduk kat isteri. Sebab isteri ni ada dia punya expired date dia. Yang ni mati. Ada lemah dia. Ada time dia seronok. Kalau sayang nisbah pada manusia, kembang kuncup lah kasih sayang tu. Kasih sayang tu kekal. Sama juga dengan suami. Suami sama dengan isteri. Kasih sayang itu diberi pada isteri untuk menyayangi suami. Maka sayanglah suami dengan Allah. Mana boleh dengan suami? Kalau dengan suami, sebab tu jadi tak tentu arah tu. Sebab sayang dengan Allah. Jadi insya-Allah dah tak lalai lah. Itu caranya. Cara pandang tu kena betul. Cara pandang tu kena betul. Baik, jadi sedang dimahmumkan Allah SWT. Baik. Sebab itu hati-hati. Sebab bukan sekadar, ialah saya ni dari Allah. Tapi masih lagi bergaduh, masih lagi tak nak, masih lagi menganggap berkongsi. Mana tak nampak Allah tu masih buta. Masih lagi lalai dan leka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu. Pengajian kita pada malam ni, penguat jiwa kita. Jadi mudah-mudahan bolehlah amalkan apa yang telah diberikan itu. Mudah-mudahan kita doakan juga tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jemaah mulakan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah ni. Doa sesama saudara tu makbul tanpa dia orang ketahui. Jadi pelan-pelan tengok, doakan dengan tulus ikhlas dengan Allah supaya Allah datangkan semua bentuk pertolongan. Dan insya-Allah sekarang ni pun gerak gempur untuk membantu segala musibah yang melanda ni tengah digerakkan. Itu pun dengan berkat doa anda semua, insya-Allah kita doa supaya Allah bantu semua. Dan saya doakan semua yang ada dalam ni, ada apa-apa segala permasalahan, kesusahan, kesempitan, apa sajalah hadapi dengan Allah. InsyaAllah Allah akan bantu seluas-luasnya. Ingat, dengan Allah segalanya akan jadi mudah. Dengan Allah segalanya akan jadi indah. With Allah everything is mudah. InsyaAllah terus istiqamah dalam pengajian
kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. InsyaAllah, moga-moga Allah izinkan kita untuk terus istiqamah dalam pengajian kita ni, insyaAllah. Khair, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali